massive action. Kena beraksi, bertindak dengan pantas dan jangan berhenti sharing. Dan bersedia untuk struggle, untuk terima apa saja cabaran yang kita hadapi. Dan 100% kena fokus. Dia telah buat satu sistem supaya orang-orang baru join business dengan mudah. It's not about going fast, it's about consistency. Saya boleh, anda pasti boleh. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Pagi. Okey. Nak check adakah semua mendengar suara saya dengan jelas? Sekiranya ya, type 333 ya. Okey, sebelum memulakan acara, saya memohon semua yang beragama Islam untuk bersama-sama saya membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam ini. Ada yang bukan beragama Islam, bolehlah bertafakur seketika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Rozana Musa, berasal dari Shah Alam, Selangor, dan saya adalah MC anda untuk kelas malam ini. Terima kasih semua kerana dapat meluangkan masa untuk hadir di Zoom meeting hari ini. Sebelum meneruskan, saya memohon kerjasama rakan-rakan semua untuk 4 perkara berikut. Pertama, memastikan agar mic anda sentiasa ditutup. Dengan ini kita dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada guest speaker. Kedua, anda digalakkan untuk on camera, tetapi awas ya, sila berpakaian sopan. Ketiga, sediakan buku nota dan pen untuk mencatat poin penting. Sekiranya ada sebarang persoalan ataupun info kurang jelas, boleh type di ruang chat Zoom ini. Kami akan membantu. Malam ini kita amat bertuah kerana dapat berkumpul untuk menimba ilmu dari seorang leader yang hebat dan sangat berpengalaman dalam bisnes forever living. Tentunya anda ingin tahu lebih lanjut latar belakang beliau. Semuanya dah ready ke? Okey, nama beliau adalah Wina atau lebih dikenali sebagai Meghna. Apa yang saya boleh share, my personal experience with her, beliau adalah seorang leader yang awesome, amazing dan pembakar semangat kepada tim Soaring Eagle kami. Leader yang sangat hebat, tidak lokek ilmu produk, sentiasa berada bersama kami, memberi semangat dan tunjuk ajar walaupun kami ni a bit slow. Okey, beliau adalah seorang leader yang sangat-sangat penyabar. Yang best, beliau ni kalau tak tengok muka, kita tak sangka beliau adalah non-Malay, fasih sangat berbahasa Melayu. Beliau merupakan anak jati Pahang, anak kedua dari 4 beradik. Pernah berkhidmat selama 7 tahun di sekolah rendah, pernah memiliki pusat jagaan kanak-kanak dan pusat tuition, mengurus dan mengajar di pusat pendidikan beliau selama 10 tahun. Asbab masalah kesihatan, mula jatuh cinta dengan produk Forever sejak tahun 2007. 2010 mula bisnes Forever secara part-time dan 2015 menamatkan pusat pendidikan beliau dan kini full-time dalam perniagaan Forever. Beliau adalah THM Consultant, Beautician and Blood Test Report Consultant. Merupakan network builder, business owner and trainer online offline marketing. Antara pencapaian hebat beliau adalah mendapat Elo 5cc Platinum, Elo Ambassador Silver, mendapat Eagle Manager sebanyak 6 kali, mencapai Chairman Bonus Manager sebanyak 3 kali, pernah menyertai Global Rally di Singapura, Dubai dan Dallas. Mencapai Forever to Drive Level 1. Tanpa melengahkan masa, kita menyebut CBM Bina untuk menyampaikan special coaching beliau, topik skill set educate
Dipersilakan. Yes, terima kasih MC saya yang sangat cantik, jelita dan juga sangat hebat. Walaupun pengalaman sebagai MC ni tak banyak, tapi tahniah kepada Kak Zana kerana sahut challenge untuk jadi MC saya untuk malam ini. So good morning semua, pagi. Are you ready? Saya nak tengok ada tak orang buka kamera. Okay. So kalau tak buka kamera tak apa, tak buka video tak apa. You all dah ready tak dengan you all punya pen yang ada dawat? Make sure pen ada dah. Hi Eddie, hi Manager Eddie. Make sure you all ada pen yang ada dawat lepas tu kena guna notebook. Jangan guna tisu. CBM Jun kata jangan guna tisu. Okay. Okay, dah ready kan? Jangan guna tisu. Sebab apa tahu? Sebab benda ni kita kena catat. Bila kita catat, kita lihat balik apa yang kita tulis tu, okay, you akan perasan bahawa benda apa yang kita tulis dengan kita dengar tu, dia akan lagi masuk ke dalam kita punya otak dan juga dalam kita punya ingatan, kita punya memori, okay. Dan juga dekat sini, dalam Wena akan present lebih kurang dalam 1 jam ke you all nak 3 jam? Okay, dalam 1 jam ni, okay, Wena lebih suka kepada kita ada interaction lah because kita online, tapi kita akan ada interaction di antara saya dan juga you all boleh type dalam chat room. Okay, dan apa-apa respon yang saya nak you all type dalam tu adalah benda yang boleh membangkitkan you all punya semangat dan juga boleh menjadikan dia satu peringatan kepada diri kita sendiri. Okay, so kalau dah ready, bagi saya ready. Yes, bagus. Sheila dah ready, Pat dah ready, Rita pun dah ready. So seperti apa yang MC tiap Wena tadi, sebenarnya Wena bukan orang yang hebat. Okay, kerana platform Forever, kerana BOI system, kerana mentor Datuk Sifu Desmond dan juga Simu Datin Grace, okay, Wena menjadi seorang yang lebih berkeyakinan dan juga berani untuk berubah. Siapa hari ini yang masuk, okay, 35 orang yang ada dalam sini hendak inginkan perubahan. Okay, siapa yang inginkan perubahan dan berani untuk berubah, type ubah dekat situ. Saya nak tengok you all type ubah. So hari ni memang banyak kena guna jari untuk type. Yes. Okay, nak ubah, kena berubah. Sebab apa kita kena berubah? Sebab sekarang ni banyak benda yang berubah dengan cepat, dengan sangat cepat. Kalau kita tak berubah, kita akan jadi orang yang diubah nanti. Orang yang akan, orang kata apa, dilupa oleh zaman nanti. So untuk permulaan saya punya talk hari ni, boleh nampak saya full screen okey. Saya nak cerita satu cerita ni. Cerita anjing cerita anjing. Saya memang takut anjing lah. So anjing, ada satu kumpulan anjing ni, mereka duduk berdekatan dengan padang pasir. Okey, mereka duduk dekat sangat dengan padang pasir. Satu hari tu ada satu kumpulan anjing ni, okey, dia orang ni macam dah bosan tahu duduk dekat tempat yang dia duduk tu. Dia rasa macam nak pergi tengok padang pasir ni macam mana. Dia nak tengok padang pasir ni macam mana sebenarnya. Apa benda yang ada dekat padang pasir tahu. So dia minta izin daripada dia punya ketua, sebab ketua dia memang tak bagi dia orang pergi sebelum ni. So dia minta izin daripada dia punya ketua, 10 ekor anjing ni, okey pergi. So bila dia orang pergi ni, dia tak balik tau. Bila dia tak balik, dia punya ketua ni risau. Dia kata mesti 10 ekor ni, mesti dia orang ni tak pandai, tak kuat, berlaku apa-apa dekat padang pasir. Okey, so apa yang ketua anjing ni buat, dia macam anggap memang dia orang ni tak tahu, tak pandai ke ataupun tak kuat ke dekat sana. Jadi dia nak pergi tengok apa yang berlaku dekat 10 ekor anjing tu. Okey, anak buah dia ni. So ketua anjing ni dia hebat tau, dia pandai. Kali ni dia pandai. Dia bawa preparation. Okey, dia bawa semua kelengkapan, dia bawa kemah, dia bawa makanan, dia bawa air supaya dia tahu. Sebab dia dah tahu dekat padang pasir ni memang tak ada benda yang boleh dia makan, minum dan juga tempat tinggal tak ada. Jadi dia pergi bawa dengan kelengkapan yang sangat-sangat lengkap. Jadi dia pergi. Bila dia pergi, you tahu tak? Dia sendiri pun tak balik. Jadi apa lagi? Okey,
Awak-awak dia maksudnya anak-anak buah dia yang lain tu pun pelik. Dengan ketua-ketua pun tak balik kali ni. Sudah dia kata macam tu kan. So apa yang dia orang buat, 20 ekor pula pergi satu tim untuk nak tengok, nak selamatkan kawan-kawan dia orang dan juga ketua ni. Bila dia orang pergi, rupa-rupanya dia perasan ketua dia dengan anjing-anjing lain ni mati. Mati dekat padang pasir. Okey, mati dekat padang pasir. Jadi diorang ni rasa macam pelik tau. Okey, pelik. Lepas tu dia bawa balik anjing-anjing yang mati dekat padang pasir ni, dia bawa balik, dia buat postmortem. Okey, apa yang dia perasan, dia rasa pelik. Kenapa? Makanan dia bawa semua ada lagi, lengkap lagi. Tak ada air masih ada lagi, makanan pun masih ada lagi. So bila dia buat postmortem tu, baru diorang perasan rupanya anjing ni mati kerana dia apa? Kerana dia tahan kencing. Kerana dia tahan kencing. Sebab apa? Sebab apa dia mati kerana tahan kencing mati? Sebab dia tak ada tempat boleh berkencing. Sebab anjing kencing macam mana? Anjing kencing dia kena ada tiang, dia kena ada tayar, dia kena ada macam pokok-pokok, baru dia boleh apa ni orang kata kencing tau. Jadi bila dekat padang pasir apa sebi tak ada. Jadi macam mana dia nak kencing? Dia dah terbiasa tau. Dia dah terbiasa dengan tabiat dia tu, jadi dia tak pandai ubah. Dia tak pandai ubah, maksudnya orang yang tak pandai ubah ni dia akan mati. Okey, dia akan mati dan dia akan ketinggalan zaman. Jadi untuk maju ke hadapan, kita perlu melalui proses perubahan. Okey, contohnya dulu sebelum pandemik, sebelum COVID, kita buat offline pergi jumpa orang, buat demo depan-depan mata orang, tunjuk produk depan-depan mata orang kan, betul tak? Orang boleh pegang, boleh rasa, boleh minum. Tapi bila dah pandemik, bila dah COVID-19 datang, kita semua kena MCO. Jadi kita jangan lagi duduk dekat keadaan yang kita dah biasa. Kita kena lompat keluar daripada keadaan yang kita tak biasa. Kita kena buat online. Online macam sekarang. Jadi dah 1 tahun. Kalau dah 1 tahun, you belum lagi serasikan diri you dengan online, maksudnya you tidak melalui proses perubahan dan you tak berani untuk melalui proses perubahan. Jadi orang yang tidak mahu untuk berubah, dia akan rugi. Dia akan rugi. Jadinya apa yang perlu kita buat ialah kita kena lupakan masa lampau. Maksud masa lampau ni ialah pengalaman yang kita tidak boleh guna dekat sini sekarang ni. Contoh kita nak bisnes kan. Tapi dulu kita ialah tukang masak. Jadi kita kena lupakan pengalaman tukang masak kita tu. Kita kena business forever ni, kita jual produk, kita kena pakaian kena kemas, kena smart. Lepas tu penampilan kita kena lain. Jadi benda tu tabiat-tabiat lampau tu kita kena tukar. Okey? Kerana untuk maju yang berterusan, kebanyakan masanya memang kita perlu melalui proses perubahan. Dan kita perlu melupakan masa lampau. Contoh habitat. Habitat pun salah satunya. Contohlah, kalau you duduk dekat tempat yang biasa, you dah tak boleh nak cari rezeki, dah orang kata dah kena pindah ke satu tempat yang lain. Jadi kita kena biasakan diri kita dengan tempat-tempat yang baru. Barulah kita boleh hidup dengan senang, happy dan juga bahagia. Dan dengan meninggalkan tabiat yang lama, barulah kita boleh menguasai peluang yang baru. Nampak? Okey, hari ni kalau kita kata perubahan tu you rasa perubahan tu menyenangkan ataupun perubahan tu memerikkan. Okey? Kalau siapa rasa perubahan, kita nak berubah ni adalah satu perkara yang senang, happy, okey, type 1. Okey? Kalau you rasa perubahan tu adalah satu benda yang memerikkan, sangat susah, memerlukan masa, you type 2. Saya nak tengok. Kalau rasa senang, type 1. Kalau rasa susah, type 2. Nak tengok. Macam mana you all rasa perubahan yang ada dalam diri ni? Yes, kebanyakannya kita akan cakap susah. Betul tak? Kita akan rasa macam tak selesa, kita tak biasa, kita sampai satu tahap tu ada orang dia nak berubah tu, dia rasa macam dia nak menangis, dia macam tak boleh nak hidup lagi. Jadinya apa yang Wena nak bagi tahu dekat kelas hari ni ialah jangan takut dengan perubahan.
nak perubahan yang ada di Forever Living. Kerana apa yang perubahan you daripada luar ke dalam BOI 9333, tim BOI ni adalah satu perubahan yang you kena enjoy, you kena happy kerana dekat sini ramai mentor, ramai leader, ramai orang kata apa, kawan-kawan yang suka membantu, suka bagi positif energy, aura-aura positif, nampak tak? So kita kena suka dengan perubahan walaupun perubahan kita tu akan membuatkan sesuatu yang kita rasa macam tak selesa sebab kita tak biasa kan. Tetapi percayalah, orang yang berani untuk berubah, okey, adalah orang yang sangat untung. Okey, contoh macam Wena kan. Dulu Wena mempunyai pusat jagaan kanak-kanak dan juga pusat tuition. Jadi dalam pusat tuition tu cara saya layan budak-budak ni lain dengan cara saya nak melayan saya punya anak tim dalam saya punya network. Sebab network saya punya anak tim kebanyakannya adalah warga emas. Okey, kebanyakannya umur mereka lebih besar daripada saya. Jadi perubahan tu lain tau. Jadi kita kena belajar. Okey, apa yang Wena buat ialah walaupun Wena dalam bidang pendidikan untuk kanak-kanak, tetapi bila saya nampak penggandaan, peluang untuk menggandakan masa dan juga leverage saya punya kewangan dalam Forever Living, saya tidak ragu-ragu untuk berubah. Saya tidak ragu-ragu untuk berubah kerana saya rasa itu adalah satu benda yang sangat-sangat saya perlu untuk saya nak jumpa, untuk saya nak membina satu empire yang lagi besar, okey, yang lagi orang kata apa, lagi bagus untuk family. Okey, jadi apa yang perlu dekat sini ialah konsep sebenarnya. Okey, ramai orang mungkin kalau kita jumpa prospek kan. Kadang kita cakap dia tentang duit. Okey, Forever boleh buat duit, boleh leverage you punya duit. Tetapi dia tak heran sebab apa? Sebab dia rasa dia dah banyak duit, dia dah selesa. Okey, jadi apa yang perlu kita bagi tahu dekat dia ialah satu konsep. Okey, konsep ini kalau kita dah faham sangat konsep yang perlu kita ada, dia mempengaruhi tingkah laku kita. Kalau kita dah faham konsep kenapa saya kena berubah daripada makan gaji kepada buat bisnes, nampak tak? Bila konsep dia dah betul, dia akan mempengaruhi tingkah laku dia. Jadi dia akan pergi cari sesuatu yang buat bisnes, yang boleh leverage dia punya masa, boleh leverage dia punya kewangan. Jadi bila tingkah laku dia ni dia buat, dia beraksi, dia bertindak, dia membina kepada kelakuan dia. Kelakuan dia akan berubah, semakin hari akan menjadi semakin baik kerana dia tahu kita bina bisnes dengan kita makan gaji ada satu benda yang totally different. Dan you punya kelakuan tu akan dibina, okey, dan dianya akan menentukan kita punya nasib. Maksudnya kita punya result dekat sana. Nampak? Jadi hari ini nampak tak yang ni kapal kan? Sekejap okey. So nampak kan yang ni ialah apa? Kapal layar kan? Okey. Orang yang berlayar ni dia dipengaruhi oleh apa? Oleh angin. Okey. Jadi kalau dia asyik marah dekat angin, okey, dia tidak akan jadi seorang pelayar yang berjaya. So kita tidak dapat mengubah arah angin. Betul tak? Setuju tak? Setuju tak? Kita tak dapat nak ubah arah angin. Macam mana angin tu daripada barat ke timur, macam mana kita nak ubah? Kita tak boleh ubah. Tapi kita boleh ubah arah apa? Hala layar tu. Layar tu ialah yang ni, yang atas ni ha. So kita boleh mengubah hala layar tu. Maksudnya dekat sini ialah kalau hari ni MCO kita dah tak boleh nak buat kita dah tak boleh buat offline, kita kena buat online. Jadi kita ubah. Kita tak dah tak boleh nak ubah nasib. MCO tu dah tak boleh ubah. Nampak? Kita terpaksa buat sesuatu tindakan segera supaya semua satu kita punya network boleh berkembang, boleh terus berkembang maju. Contoh Datuk Sifu Desmond kan. Beliau merupakan mastermind kepada kita punya team. Jadi apa keputusan dia semasa MCO tahun lepas, terus dengan pantasnya tindakan dia ialah dia bagi tahu kita semua manager, jom
Sekarang ni apa yang perlu kita buat ialah kita perlu buat online. Kita perlu buat kelas terpayaki, kita perlu buat sistem dia secara online dalam Zoom. Kita kena buat celebration 5cc dalam Zoom. So kalau kita semua tengah goyang kaki, kita semua tengah sibuk-sibuk masak, ramai orang masa mula-mula MCO tu sibuk masak dekat rumah kan. So siapa yang nak follow sibuk masak tu, you akan nampak apa result dia sekarang. So siapa yang follow Sifu untuk kembangkan network dalam online, you akan nampak result dia. Tak perlu kita cakap banyak-banyak, nampak. So apa yang berlaku dekat sini ialah memang perlu sangat perubahan yang ada dalam kita. So yang penting ialah mindset kita. What the mind can conceive and believe, it can achieve. Maksudnya dekat sini ialah apa yang ada dalam minda kita, kalau kita percaya, kalau kita percaya dan juga dia duduk dalam minda kita, dia akan menjadi kenyataan dan kita akan capai benda yang kita nak. Akan capai benda yang kita nak. Dan hari ni, contoh kalau you nak CBM. Kalau you nak CBM dan juga you punya hala tuju tak betul, you tak akan jadi. Jadinya apa yang perlu kita ada ialah mindset kita dengan kita punya tindakan, dengan kita punya hati tu kena seiring. Seiring dan sejalan kan, kena seiring. Kalau you tak seiring, mindset minda ni duk fikir dekat rumah kan, siapa pun boleh fikir nak mimpi kan. Nak CBM, duduk dekat rumah, lepas tu turut tunggu durian runtuh, orang kata kan. Memang tak dapat. Ada orang kategori kedua, dia nak, tapi bila dia sebut dia nak, tapi dia punya jiwa ni tak percaya, dia kurang keyakinan. Dia tak percaya bahawa dia boleh dapat sesuatu benda tu, itu yang sebabnya dia tak akan jadi. Jadi apa yang penting dekat sini ialah kita mesti kena berubah, change. Kalau you tak change, you tak ubah, you tak akan dapat result yang you nak. Kerana big environment create big thinking. Contoh big environment ni, saya masih ingat lagi Sifu cakap dulu masa dia join Forever, dia masih bekerja kan. Dia kerja dekat bank kan. Jadi satu hari tu dia pergi join kita punya rally. Dekat rally tu ada achiever yang tarik cek. Dia nampak seorang wanita yang tak habis sekolah pun boleh berjaya naik dekat pentas, ambil bonus cek yang lebih besar daripada duit gaji Sifu Desmond. Jadi nampak tak, dekat big environment tu dia dah create big thinking of Datuk Sifu. Jadi bila you dah ada big thinking, dia akan create big people. Big people ni ialah maksudnya orang yang berjaya. Jadi hari ni, adakah you all yang dalam ni 67 orang, you selalu attend event-event besar yang company bagi? Siapa yang selalu tak pernah miss event-event yang company buat, daripada offline pun boleh kira, daripada online pun boleh kira? Siapa? Kalau ada dekat sini yang tak pernah miss, bagi tahu saya dekat chat room. Sebab tu big event memang environment yang besar tu kita kena sentiasa kita kena dekatkan diri kita ni dengan benda-benda yang positif, environment yang aura positif. Hari ni kalau kita buat online hari ni kan, kita ada interview setiap 2 minggu sekali, ada interview GLT yang berjaya dari luar negara dan juga CBM yang berjaya dekat Malaysia. Kan, kita ada interview. So dalam interview tu, kalau you tak pergi tengok, upline you, leader you hantar you link, you buat dek je, you buat remeh je, you buat dek je. You tak pergi masuk, you tak pergi tengok, you kata tak apalah dalam hati ni, nanti aku tengok balik lah. Kan? Aku ni tengah sibuk ke, nak layan cucu ke, nak layan anak ke, nak layan suami ke, nak layan drama ke. So you akan lengah-lengahkan you punya masa untuk masuk dengar. Ataupun you rasa macam, alah sama je kan. Biasanya orang akan cakap macam tu. Sama je lah dia orang cakap, semuanya sama je. Dia punya story je, sama je semua kan. Jadi kalau you tak dekatkan diri pada saat yang terpantas, you tak dekatkan diri dengan event-event environment yang positif, you adalah orang yang sangat-sangat rugi. Sebab Mekna boleh bagi tahu, confirm guarantee, you tak akan tengok balik. Dan bila you tengok balik pun, dia punya
aura tu lain. Dia punya aura tu lain. Dan coming soon kita akan ada bulan 10 ni ialah Eagle Manager punya event. So kalau company ada open this event, I tak tahu dia ada open atau tidak. Kalau dia ada open this event, mesti kena ambil masa tu, catat, lepas tu kena attend sama-sama. Because you nak CBM, you nak Eagle Manager, tapi you tak tahu macam mana orang buat, you tak dekatkan dengan pengalaman orang kepada diri you sendiri, you tak akan jadi, tak akan menjadi tau. That's why bila kita selalu dekat dengan event-event yang besar yang memberi aura kepada kita, dia akan ubah kita punya thinking tau. Dia akan ubah, oh orang ni tak sekolah habis pun dia boleh jadi 1 tahun untung 1 juta. Maksudnya aku ni boleh juga. Jadi bila kita dah ubah kita punya thinking, kita akan menjadi seseorang yang sangat berjaya. Nampak? Jadi apa yang penting dekat sini ialah kita jangan terikat dengan pengalaman lampau kita. Contoh gajah ni ya. Gajah ni badan besar. Tapi you tengok dia punya kaki diikat oleh tali kan. Bila diikat oleh tali, kenapa dia tak lari? Padahal dengan tenaga dia, dengan dia punya tenaga, gajah tu dengan senangnya dia dah boleh lari ataupun boleh putus dah tali tu. Tapi dia tak bertindak macam tu. Okey? Gajah ni tak bertindak macam tu kerana masa dia kecil, dia sudah dilatih untuk ikat tali dekat dia punya kaki. Okey, jadi bila masa kecil dia tak tahu kan, dia cuba nak lepaskan diri, cuba nak tarik, nak lepaskan diri, nak daripada tali yang diikat tu, kaki dia cedera. Bila kaki dia sentiasa cedera, dia sakit. Bila dia sakit, dia dah tak berani nak melepaskan diri. Sampailah dia besar, dia dah lupa bahawa badan dia sudah besar dan dia lebih bertenaga daripada dulu, tetapi dia masih lagi duduk diikat oleh tali yang tak setimpa dengan dia punya tenaga. Maksudnya kita mesti kena faham bahawa masa yang lepas, pengalaman-pengalaman kita yang lepas tidak menjamin kepada masa hadapan kita dan dia bukan masa hadapan kita. Nampak? Contoh you pernah pernah jatuh dalam bisnes, pernah rugi banyak dalam bisnes. Itu adalah pengalaman lampau. Tapi sekarang you duduk dekat Forever, you duduk dalam BO team, bagi diri kita sendiri satu peluang untuk kosongkan kita punya pengalaman yang pahit dan mula dengan pengalaman yang baru. Barulah you ada masa depan. That's why masa hadapan kita adalah bermula hari ini. Mesti kena ingat macam tu. Kalau siapa yang rasa macam selalu banding-bandingkan diri ni dengan orang lain, you fikir gajah ni. Jangan jadi gajah, okey, yang badan besar tapi otak dia sudah, mindset dia sudah diikat oleh tali. Jangan jadi macam ni, okey? Dan konsep yang perlu kita ada untuk berjaya adalah benda yang penting kita kena selalu ingat pada diri kita bahawa kita buat Forever punya business adalah kita sendiri adalah bos. Okey? Kita merupakan bos sendiri. Komitmen 3 tahun, jangan putus asa. Tak kira apa pun halangan dan juga cabaran, selesaikan masalah. Okey? Jangan bercakap negatif. Tak ada diskaun-diskaun dalam kita punya dream. Jangan ada diskaun-diskaun dalam kita punya dream. Apa yang nak disampaikan dalam konsep pertama ialah pertama, you adalah bos you sendiri. Kita adalah bos dalam Forever Living. Kita kena bertanggungjawab untuk selesaikan semua masalah yang wujud dalam kita punya team, termasuk network dan juga termasuk customer. Okey? Kalau orang ni dia makan gaji, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi, kalau dia jumpa, contoh saya beli kereta dengan dia. Okey, saya cakap kereta saya ada problem lah, kenapa macam ni saya komplain kan? Jadi dia ni penjual, salesman saja. Jadi dia akan tunjuk kepada siapa? Dia akan tunjuk kepada dia punya supervisor. Oh nanti ya puan ya, saya rujukkan kes puan ni kepada supervisor saya. Bila saya rujuk kepada supervisor dia akan tunjuk siapa? Dia akan tunjuk lagi dia punya
sales executive ataupun dia punya manager. Bila saya rujuk kepada dia punya manager, dia akan tunjuk lagi atas kepada bos dia yang atas tu. Bila kita tunjuk kepada bos dia, tuju masalah ni kepada bos dia dah tak boleh nak tujukan masalah saya ni kepada siapa-siapa kerana belakang dia dah dinding. Tak ada orang dah. Dialah yang paling tinggi. Jadi sama juga kita dekat sini. Jangan pula kita masa mula-mula betul. Masa mula-mula kita join Forever, kita join business, kita perlukan ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita boleh rujuk pada kita punya leader. Kalau kita ada masalah, kan? Jadinya, bila kita dah lama dekat Forever, contohnya dah 1 tahun dekat Forever, takkan dah 1 tahun, you tak kumpul masalah dan you tak boleh selesaikan masalah-masalah yang ditujukan daripada you punya customer, daripada you punya anak team. Takkan you selalu nak rujuk masalah-masalah ni, nak buang masalah-masalah ni kepada you punya leader. Sedangkan you datang Forever ni sebagai business owner, bukannya sebagai kuli. Nampak? Dan yang penting ialah kita kena komitmen 3 tahun dalam Forever. Maksud komitmen 3 tahun dekat Forever ni bukan saya buat 2-3 bulan, saya stop, saya putus asa, lepas 1 tahun tu saya datang balik. Sebab saya nampak Forever ni dah ramai jutawan. Lepas 1 tahun saya datang balik, saya buat 6 bulan, 5 sisi. Lepas tu saya berhenti pula buat Forever sebab saya beranak. Lepas tu datang balik tahun ketiga. Bukan macam tu. Komitmen 3 tahun ni maksudnya komitmen kita fokus betul-betul Forever ni dalam masa 3 tahun tanpa putus asa, tanpa berhenti. Nampak? That's why you tengok Wena ni dengan suami, ini masa kita orang pergi dekat rally, dekat convention Forever Living yang Malaysia punya. Masa tu, masa kita tak ada apa-apa achievement, masa ni hanya 5 sisi sahaja. Okey, masa tu apa yang kami buat ialah bila dekat KL tu ada event, dekat KL tu ada event yang besar kan ataupun ada training, memang kita orang ni akan cepat-cepat register, lepas tu kita akan follow. Dan bila kita pergi dekat sana, kita akan tengok big environment kan, tadi Wena dah ceritakan big environment kan. So kita akan tengok, wah orang ni dulu kerja, saya ingat lagi ada seorang tu, dia dulu dia ada bengkel je. Bengkel dia boleh muat 1 kereta je. Dia ialah apa tu bengkel kita panggil apa? Mekanik. Dia mekanik je. Tapi dia boleh ambil cek 20,000. Ambil cek 20,000. Nampak tak? Bila kita nampak pencapaian kita punya orang-orang yang berjaya, kita tukang tepuk tangan dekat bawah. Kerana apa? Kerana kita percaya hari ini komitmen kita 3 tahun dekat sini akan membuahkan hasil dan akan datang orang yang akan tepuk tangan untuk kita. Orang yang akan tahniah pada kita. Dan ini terbukti apabila selepas 4 tahun lebih kami berjaya capai kami punya CBM yang pertama dekat Singapura. Dekat Forever Global Rally dekat Singapura. Nampak tak? Sebab tu jangan putus asa. Masa ni kami masih lagi buat secara part time. Belum full time lagi. Belum full time lagi. Jadi bila dapat hadapi cabaran, ada masalah, kita selesaikan sama-sama. Itu yang kita perlu ada, sikap yang perlu ada sebagai seorang bos. Kalau tak, macam mana you nak build you punya empire dekat Forever Living. Dan juga tak ada diskaun-diskaun. Jangan ada diskaun-diskaun terhadap you punya impian. No discount on your dream. Kalau kita meremehkan kita punya impian, maksudnya kita meremehkan kita punya life, kita punya kehidupan. Tak ada diskaun. Kalau you nak ada diskaun-diskaun dengan you punya dream, you akan dapat dream yang diskaun-diskaun. Siapa nak dapat dream yang diskaun-diskaun, cuba buat. Siapa tak percaya, you cuba buat kalau you nak dapatkan dream yang diskaun-diskaun. Okay? Konsep kedua, jangan fikirkan diri kita ni tak sebaik orang lain. Kita mesti buat macam mana tau? Kita mesti ada sikap yang unshakable, believe in yourself. Maksudnya kepercayaan kita pada diri kita tu tak boleh goyah. Tak boleh was-was. Tak boleh ragu-ragu dengan kehebatan dan juga keyakinan diri tu mesti 100% dan juga bertindak. Because apa? You are born to be a champion. Kita mesti think like a champion, mesti fikir.
sebelum kita berjaya, you kena fikir dulu, okay, you adalah champion. Okay, act like a champion, bertindak seperti champion dan you akan jadi champion. Jangan guna limitasi anda sekarang untuk menilai masa hadapan dekat forever. Kalau sebelum ni ya, you tak pernah buat 5cc ya, you jangan putus asa, you jangan rasa tak boleh lah aku ni dah cuba 8 bulan buat 5cc pun tak lepas-lepas. Maksudnya tak boleh lah tu. Bila kita fikir macam tu, apa yang kita fikir, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita cakap, semua tu adalah doa. Jadi bila kita sendiri pun doa pada diri kita, macam mana kita nak berjaya? Hari ni ya, saya nak tanya satu soalan ya. You all kenal kan? You all kenal tak Cikgu Ayu? Kalau kenal, tak kenal. You all kenal tak Cikgu Ayu? Kalau kenal, tak kenal. Kenal. Okey, kenal Saya nak 5 orang yang kenal. Saya baru boleh buka soalan ni. Ada lagi? Oh, ramai kenal kan? Kenalkan Cikgu Ayu. You all percaya tak Cikgu Ayu akan jadi GLT tahun ni? Kalau percaya, tak percaya. You all percaya tak Cikgu Ayu akan jadi GLT tahun ni? Kalau percaya, tak percaya. Wah, ramai percaya. You all percaya tak you all akan jadi CBM tahun ni? Siapa percaya dia akan jadi CBM tahun ni, tak CBM. You percaya tak you akan jadi CBM tahun ni? Yes, Farisa, Ku Syarifah, Zam, Eddie, Nongcik. Okay. Kalau kita tengok balik chat room kita ya, lebih ramai orang percaya diri dia atau lebih ramai orang percaya Cikgu Ayu? You nampak tak? Kita sentiasa, kita lebih yakin orang boleh dapat buat, tapi kita kurang yakin kita sendiri boleh buat. Habis tu kalau kita tak yakin kita ni boleh buat, kenapa nak buat? Nampak? Jangan limitasi. Benda yang dulu you tak pernah buat, tak semestinya you tak boleh buat. Okey? Ia adalah di antara masa dan juga rezeki. Kalau you teruskan usaha, fokus macam Wena cakap tadi kan. You fokus 3 tahun, konsisten, maksudnya konsisten hari-hari you masuk terpayaki, konsisten hari-hari you sharing dengan orang, konsisten hari-hari you jangan negatif, konsisten hari-hari you positif, konsisten hari-hari you betulkan niat you tengok apa yang berlaku. Siapa yang nak betul-betul berjaya, jangan setakat you masuk kelas ni kerana you nak rasa macam puaskan hati you punya upline. Yelah, upline aku suruh masuk daripada dulu sampai sekarang tak masuk. So aku masuk je lah hari ni. Jangan sekadar sebab niat kita nak bagi upline kita nampak nama kita dekat dalam. Okey? Tapi masuklah dengan niat aku nak berjaya. Aku nak CBM, aku nak aku nak GLT. Aku nak boleh bahagiakan dengan duit-duit yang aku dapat ni, boleh bahagiakan mak bapak yang masih ada, boleh bahagiakan anak-anak, okey, boleh orang kata apa, boleh buat amal, boleh derma, boleh buat charity kepada orang-orang susah bila-bila masa saja. Betulkan niat tu. Bila you betulkan niat, you akan nampak benda yang sesuatu yang sangat ajaib akan berlaku pada diri kita. Okey, seterusnya konsep ketiga. Konsep ketiga. Jadi model yang betul, jadi teladan yang betul. Jangan jadi tak betul. Kalau nak jadi leader yang tak betul ataupun nak jadi follower yang tak betul, pergi jauh-jauh daripada sini. Okey, jangan buang masa kita. Kerana kita masuk ni, kita masuk dekat forever, you nak join kita punya team bukan sebab you nak happykan leader punya orang kata apa, punya hati. Dan bukan sebab you nak datang sini untuk buang masa. Jangan buang masa, jadilah role model yang bagus, jadilah teladan kepada orang lain. Kalau hari ni orang yang baru masuk, macam mana dia nak jadi teladan? Jadi 5cc achiever. Dah jadi 5cc achiever, jadi 5cc score A. Dah jadi 5cc score A, jadilah 5cc A+. Itu yang kita kata teladan. Nampak? Dah boleh score A, dah boleh A+, jadilah 25cc Elo Ambassador dan up lagi.
Masuk gear, masuk gear, masuk gear. Okey, dan macam mana kita nak jadi seorang teladan dekat kita punya bisnes ataupun kita panggil network, belajar bersungguh-sungguh macam cikgu bagi tahu anak murid ya. Belajar bersungguh-sungguh, hadiri semua mesyuarat, belajar untuk menjadi seorang yang arif, yang pakar. Hari ni tanpa ilmu macam mana you nak pergi lagi jauh? Nampak? Sekarang ni nak dapat ilmu bukannya susah. Atas kita je nak atau tak nak. Jadi seorang pelajar yang baik, suatu hari nanti you akan jadi pemimpin yang cemerlang. You tengok Datuk Sifu. Okey? Masa mula-mula dia join Forever 20 tahun lepas, adakah dia buat nota? Ada. Dia tunjuk nota dia, bertimbun dia punya nota. Sebab dia merupakan seorang pelajar yang bagus. Dia merupakan seorang student yang bagus. Bila dia dah jadi seorang student yang bagus, dia banyak ilmu, dia jadi arif, dia jadi pakar. So dia sudah menjadi seorang pemimpin yang cemerlang, yang sangat-sangat cemerlang. Nampak? So the best way to give an order is to set a good example. Adakah you jadi example yang bagus kepada you punya VIP? Okay. Adakah you jadi seorang example yang bagus kepada you punya anak team? Nampak? Contoh example ialah yang paling mudah lah. Leader bagi tahu satu kali je. Contoh kan, leader bagi tahu, okey, hari ni kita ada event apa, esok ada event apa, lusa kita ada event apa. Link semua dah bagi. So kita sendiri kena ada inisiatif untuk hadiri mesyuarat. Kan? Dekat Forever ni nak dapat ilmu tu sangat senang lah. Siapa setuju nak dapat ilmu dalam kita punya BO team berlambat-lambat? Fact banyak dekat situ. Siapa setuju kalau dalam tim kita ni nak dapatkan ilmu berlambat-lambat, orang kata. Sampai rasa nak muntah rasa. Sampai rasa nak muntah kan. Cuma you je nak atau tak nak. Sekarang ni kita punya BO team hebat tau. Kita ada sistem day. Kita ada upline day. Kita ada bahas tepayaki morning meeting. Pagi ada, petang ada, malam ada, weekend ada, weekday ada, bahasa Melayu ada, bahasa Cina ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Tamil ada. Nak apa lagi? Kan? Lepas tu 3 bulan sekali kita ada kickstart pula. Nampak? Sebab tu bukan sahaja kita kena betul-betul alert tau. Sebab tu bila kita ada otak upline, kita akan duplicate benda tu senang dekat bawah. Bila kita ada otak upline, maksudnya message yang disampaikan oleh kita punya upline, kita tak stop dekat situ saja. Kita akan pass kepada bawah message yang kita dapat daripada kita punya leader, kita akan pass kepada bawah. Kita akan bagi tahu VIP kita, okey, ini tentang produk kecantikan. Muka kau kan, kau nak cantik kan? Jom. Nampak? Okey, ini tentang bisnes. Macam mana nak start bisnes dengan 3S. Kau kan hari tu tanya aku macam mana nak buat kan? So, mai join kita punya 3S. Jadi, message yang disampaikan oleh leader, jangan kita jadikan dia sebagai noktah dekat situ. Jangan sebagai full stop je. Kita mesti pass ke bawah. Yang ni, 4 quarter kickstart pada 2 Oktober. Siapa yang dah daftar? Tekan saya. Siapa yang dah daftar? Dengan bayaran saya dengar daripada PA ramai yang tak bayar. Tak bayar tak boleh nak masuk. Siapa yang dah daftar quarter kickstart, saya nak minta CBM Jun tolong kira berapa orang yang dah daftar. Saya nak tengok daripada 74 orang, kira saya tahu saya dah daftar. 74 orang, berapa orang yang dah daftar. CBM Jun tolong serius this one Sebab apa? You tengok kita tengok hari ni, jangan ada orang kata art of war. Sorry Wena hari ni strict sangat Macam cikgu aku. Sebenarnya saya ni okey. Taklah garang, tapi geram. Okey. So, bila kita tengok art of war ni, topik art of war ni adalah topik yang telah disampaikan tahun lepas. Pernah disampaikan tahun lepas. Okey? Mesti ada orang terfikir dalam otak, alah art of war, aku dah attend dah hari tu, sama je lah, tak payahlah. Tapi cuba you all tengok.
muka-muka speaker-speaker manusia-manusia ajaib yang ada dalam kita punya poster ni. Pertama, you tengok Amalina, kan, muka baru. Dia tak ada dalam Off War punya speaker tahun lepas. Ini Papa Berry. Sifu, yelah Sifu mesti kena ada kan, dia mastermind kita. Abang Syarul, CN Syarul, Ustaz Zul, Izati. Nampak? Ini Hidayah, Nurul Hidayah. Ini Suryati. Ini Izalin. Ini siapa ni? Zuraidah. Ini apa ni nama dia? Saya tak ingat nama dia. Ada dekat sini tak payah nak apa, Asah. Kan? Lepas tu ada lagi ni, Noraini. Lepas tu ada lagi ni cikgu yang sangat-sangat cepat jadi CBM. Ini semua muka-muka baru yang lahir menjadi speaker sekarang ni gara-gara kerana mereka very committed untuk attend Kickstart dan juga Takoyaki dan juga sistem Desifu selama ini. So, mereka ni merupakan pasukan speaker yang dilahirkan daripada Kickstart yang lepas-lepas. Nampak? Jangan cakap pengalaman mereka sama dengan pengalaman speaker-speaker yang lepas. So, siapa yang tak daftar, please cepat-cepat daftar. Saya minta CBM Jun untuk share link untuk terima kasih untuk share link dalam ni. Mesti daftar. Daftar kena bayar RM20 saja. RM20 saja, 20. Kalau you hari ni order Panda Food apa semua, RM20 tu boleh makan untuk 6 orang tak? RM20 saja commitment fees. Daripada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 speaker yang hebat, yang income berpuluh-puluh ribu. Kalau hari ni kita nak join speaker-speaker yang banyak pengalaman, terutamanya speaker yang dah menjana income berpuluh-puluh ribu, kalau you nak join dekat luar, seorang 1,000 lah saya katakan. Sini dah berpuluh-puluh ribu kena bayar. Nampak? Nanti I rotan. Jun kata rotan. Jun nanti bagi tahu I 13 orang Yes. Okey? 13 orang saja yang daftar. Yang lain ke mana? Saya tak harap yang lain ke laut Saya harap yang lain semua masuk kita punya Art of War. Jangan nak ke laut. Sebab apa? Sebab kalau you nak ke laut, maksudnya apa? You dah datang sini untuk bersedia untuk habiskan masa. Okey? Kenapa kita kata tadi kan dalam kita punya konsep, kita kata belajar untuk menjadi seorang pakar dan juga yang lebih arif. So, bila kita belajar, macam ni, Mekna dekat sini kan, Wena dekat sini, monyok je seorang duduk dalam kelas tu kan sebab tak kenal siapa-siapa. Tapi Wena memang daripada dulu sampai sekarang rajin sangat masuk kelas. Tak kira lah kelas yang nama sama ke, tajuk sama ke, saya tak akan terlintas dalam fikiran ni, sama je lah benda apa yang dia share. Saya tak akan terlintas sebab saya percaya setiap apa yang keluar daripada mulut speaker yang berbeza akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat kepada diri saya. Percaya atau tidak. Dan hari ni kalau you duduk dalam level VIP, okay, you attend kelas. Contohlah you attend kelas Wena. You duduk dalam level VIP. Setahun nanti you duduk dalam level manager, you attend Wena punya kelas yang sama, you akan dapat dengar ataupun you akan dapat tangkap sesuatu point yang berbeza kerana level you sudah berbeza. Bila kita duduk dekat level yang berbeza, you akan dapat sesuatu point yang sangat-sangat berbeza. Percayalah. Sebab benda ni adalah pengalaman daripada kita. Dan hari ni, saya boleh buat talk untuk 1,000 orang pun boleh. Nampak? Dalam Zoom jangan katalah. Kalau 74 orang ni, 10 ganda, 20 ganda pun tak ada masalah. Kerana apa? Kerana kita dah ada keyakinan dalam tu. Siapa nak mencurahkan dia punya ilmu yang dia dah belajar dan berjaya untuk orang-orang yang masuk dalam kita punya team. Tak saya. Siapa nak menambah nilai kepada orang lain? Siapa yang nak ingin pada satu hari nanti dia boleh jadi speaker kepada Kickstart? Tak saya. Saya ingat ni Fazidah bagus.
Rita, Pat, Nurushila, yes you can. Rosanna, Zai, Husharifa, Nongchi, Ri, Sani. Very good. Moknik. Nampak? So ingat apa yang you kata, apa yang you fikir sekarang ni, jangan lupa. Jangan kita rasa macam bila cabaran tu datang, bila tamparan tu ada, kita lupa akan apa yang kita nak sebenarnya. Apa big why kita. Mesti kena pegang. Okay, seterusnya, konsep yang keempat ialah jangan berhenti bertindak. Never quit when people say no. The word behind no is always yes. Tak dekat sana yes. Sifu selalu bagi tahu kita, selepas 4 no, akan keluar 1 yes. Selepas 4 no, akan keluar 1 yes. Percaya tak percaya, cuba you buat. Ada satu, saya ingat lagi pengalaman kita yang ada seorang eager manager. Eager manager, dia merupakan lecturer. Dan dia start business Forever Living ni, okay, sebab dia suka sangat produk Forever dan juga konsep yang ada dalam kita punya team. Dan dia buat Forever. Sifu cakap dekat dia, 4 no 1 yes. 4 no 1 yes. Tapi you tahu tak, dia kata bila dia pergi rekrut orang, orang yang ke-52 baru join sebagai VIP. Dia dah terima no sebanyak 51 kali, baru dapat orang yang ke-52 kata yes, I want to be your VIP. Nampak tak semangat dia? You boleh nampak tak semangat dia? Tak ada orang yang akan bersemangat macam dia, saya percaya. Nampak? Semangat dia tu 51 no baru dapat 1 yes. Tetapi after dapat 1 yes tu, dia dah macam, dia dah banyak ilmu, dia dah banyak pengalaman. Jadi orang yang datang-datang lagi tu banyak yang yes. Itu yang kita kata, pengalaman dan ilmu tu kita kena ada. Tuhan nak bagi rezeki pada kita ni sekelip mata saja. Bila-bila saja kalau you dah ready. Okey, orang yang berjaya tidak akan putus asa. Hari ni, kenapa saya boleh jadi CBM? Kenapa saya boleh jadi eager manager? Sebab saya tidak pernah putus asa. Tak pernah terlintas dalam fikiran ni nak berhenti forever. Kerana forever lah orang kata apa? Punca rezeki kami sekeluarga. Untuk mak bapak sekali. Dan orang yang putus asa tidak akan berjaya. Action is power. Kejayaan tidak mungkin dicapai tanpa bertindak. Hari ni kalau Wena cakap aku nak CBM, aku nak CBM, aku nak CBM. Duduk dah dekat sini 365 hari aku nak CBM. Lepas tu orang datang nak tahu produk, aku tak layan. Orang datang nak ambil VIP, aku tak layan. Sifu panggil join kelas, aku tak layan. Mana akan ada result? Betul tak? So apa yang penting ialah apa yang kita fikir dalam jiwa kita, minda kita dan juga kita punya kata-kata kena seiring dengan kita punya tindakan juga. Kalau you rasa hari ni you nak 10 VIP, pergilah list down 100 orang, you punya name list 100 orang dan you daripada 100 orang tu, you boleh dapat 10 VIP. Okey, itu yang kita katakan ialah tindakan. Yang ni memang saya tahu ramai orang dah pernah tengok picture ni, kan? Tetapi dalam my minda Wena ni, kalau Wena dapat no, Wena akan fikir balik. Okey, benda ni dah masuk dalam saya punya imajinasi, saya akan terfikir balik, oh diamond dekat depan dah. Hari ni, kalau aku putus asa, aku stop, aku pergi balik buat benda yang dulu-dulu, mungkin diamond tu satu langkah lagi nak dapat. Nampak? You never know how close you are. Never give up on your dreams. You never give up on your dreams. Okay? Jangan give up dengan you punya dreams. Setiap orang dia ada dia punya impian. Dan impian tu mesti dapat jadi kenyataan. Kenapa orang lain punya impian boleh jadi kenyataan? Kenapa you tak boleh? Bukan soal rezeki. Rezeki mesti ada. If you never give up, if you never say no. I can't.
Kan? Rezeki tu adalah untuk orang yang bersedia. Adakah you bersedia? Nampak? Yang penting macam tu. So dalam kita punya sistem BOI, kita ada konsep 6 konsep ini. Okey? 6 konsep ini yang betul-betul you kena screenshot ataupun you nak salin, you kena salin dan you kena betul-betul hayati apa yang Sifu nak sampaikan kepada kita. Pertama, mesti bagi tahu diri kita, saya boleh, saya yakin boleh. Janji, komited, tidak putus asa. Saya kena mendengar, melihat, bertanya dan mencatat. Belajar sepenuh hati, menyelesaikan cabaran, semua cabaran yang ada. Abaikan kedua, abaikan semua masalah negatif. Abaikan semua masalah negatif. Abaikan semua masalah negatif. Kena ulang 3 kali. Selalu fikir dan juga sebut perkara yang positif. Selalu fikir dan sebut perkara yang positif. Selalu fikir dan sebut perkara yang positif. Tukarkan emosi dengan merancang. Kalau you hari ni beremosi rasa macam gelisah, macam mana aku tak dapat lagi, bulan ni aku nak 100 cc, macam mana nak dapat 100 cc ni? Bila kita dah mula gelisah, apa yang perlu kita buat ialah kita merancang. Kita kena merancang, kita kena draft. Kita kena draw out macam mana, daripada mana saya nak dapat sisi. Apa planning saya, kena buat perancangan. Kekalkan momentum, tidak tergesa-gesa. Mentality boss perlu ada. Kena ada mentality boss. Okay, kita dalam Forever ni, kita bukan orang makan gaji, tapi kita adalah boss. So, kalau sebagai seorang boss, you kena fikir macam mana saya nak kembangkan saya punya network. Anda bukan pelanggan ataupun pekerja. Jangan buat upline seperti kuli. Kerana balasan pasti menanti. Kita ada seorang upline mungkin. Upline kita tak akan tambah. Tapi downline kita akan bertambah. Kalau you jadikan you punya upline sebagai kuli, upline you seorang je tak apa. Tapi you fikir, kalau 100 orang downline you jadikan you kuli, you mati ke tak mati? Pengsan ke tak pengsan? Okay? Kerana balasan pasti menanti. Hormati upline, patuhi etika, bimbing dan juga sokong downline sama-sama. Okey, sebagai upline pun sama, sebagai leader pun sama. Bila kita dah berjaya, kalau leader you dah berjaya, you jangan pandang rendah kepada you punya anak tim yang lain-lain. Yang buat 5 sisi, customer yang beli 1 sisi. Jangan pandang rendah pada mereka kerana kita sama-sama teamwork. Jaga silaturahim sesama sideline. Agar berdikari tetapi tidak bersendirian. Kena berdikari tapi tak bersendirian. Okay? Kena join kita punya team meeting. Hadiri mesyuarat inisiatif diri sendiri. Jadi kepala. Okay? Untuk sama-sama angkut you punya downline untuk berjaya. Hafalkan GEP dan juga NDO, New Orientation kepada orang baru. Makin banyak dengar, makin bahir diri. Segera mencuba produk Touch of Forever ataupun you punya VIP set. Jangan ragu-ragu dan jangan tunda lagi. Beranikan diri untuk melangkah keluar. Yakin pada diri sendiri anda pasti menjadi. Kena hafal 6 perkara ni, kena jadikan dia satu rujukan kepada kita. Konsep yang sangat-sangat penting. Dan dalam kita punya sistem, Sifu dah bagi tahu, kita mempunyai 4 sikap yang perlu ada dalam kita build kita punya network dan juga rangkaian. Kita kena senaraikan dan juga menjemput prospek, tetapkan matlamat. Kena ada matlamat. Teruskan fokus dengan pilihan mutamat, menaja dan juga menjual adalah sama penting. Servis selepas kita buat jualan, meningkatkan lagi kita punya keputusan. Kedua, guna produk dan juga jadi testimoni sendiri, simpan stok yang cukup untuk jualan. Dan wajib hadir alopati selalu. Alopati ni ialah masa kita buat offline. Sekarang ni kita tak ada alopati tapi kita ada system day, kita ada upline day. Okay? Kita boleh jemput kawan-kawan prospek baru masuk Zoom untuk personal touch dengan dia. Tuntut ilmu, tambah pengetahuan. Ketiga, 5 line, 5 leader tak boleh kurang. 3 line ke dalam menjadi keutamaan. Okay? 5 line, 5 leader dan 3 line ke dalam. Rahsia dapat leader iaitu membina sampai 7 generasi. Okey, jawapan dia macam tu. Yang keempat, upline, downline perlu bersatu padu. Hari ni yang you tengok kalau Sifu punya team, dia punya leader CBF, dia punya leader GLT tidak bersatu padu,
Adakah hari ini kita akan dapat satu sistem, satu keputusan yang sangat cemerlang untuk BOI? Tidak. Okey, dia adalah two way punya. Ikut sistem rapat tidak akan hilang. Kerjasama saling bantu-membantu, hormat, harmoni sentiasa, pasti semua menang. Okey, sebab tu dalam kita punya nilai, 9 nilai, salah satu nilai ialah kita kena harmoni. Okey, harmoni first, quality second. Itu yang penting. Jadi kena hafal yang ni. So, Wena nak bagi tahu dekat sini ya, dalam proses kita nak berubah tu, memang kita kena kuat. Kita punya jiwa kena kental, semangat kena kuat. Contoh pada tahun pertama, company bagi tahu kita akan adakan Eagle Manager Retreat pada tahun 2013. 2013 dekat Sardinia, Itali, dekat sana tempat tu sangat cantik dan Wena memang jenis yang suka pergi melancong sebab tak pernah pergi luar negara yang jauh-jauh, pernah pergi pun dekat Thailand dengan Singapore. Okey, dan saya nak sangat dapat Eagle Manager Retreat ni untuk kali pertama, tapi tak dapat. Okey, rezeki tak ada, kita usaha tak dapat. Belum ada fighter. Tapi kita jadi fighter dulu. Kita jadi fighter, belum dapat. Tapi tahun kedua, saya capai Eagle Manager dengan keadaan part-time. Kita capai Eagle Manager dengan keadaan part-time, sampailah you tengok. Selepas pada tu, kita break lagi untuk Eagle Manager kali kedua, Eagle Manager kali ketiga. Kita dapat lagi kita punya CBM. Nampak? Kita boleh pergi banyak negara-negara bersama forever kerana apa? Kerana saya tidak putus asa. Orang yang tidak putus asa, dia akan berjaya. Orang yang putus asa, dia tidak akan berjaya. Itu saja dia punya resepi. Sangat senang. Abaikan masalah negatif, abaikan masalah negatif. Yes, abaikan masalah negatif. Dan the law of attraction dia bagi tahu kita ialah dalam kita punya sebutan, kita kena sebut yang positif. Contohnya, hari ni you dah ada date, dah lepas MCO kan? Dah boleh pergi jogging, dah boleh pergi merentas negeri, daerah kan. Dah boleh pergi melancong dekat tempat-tempat tertentu kan. Jadi contohlah you nak pergi dating dengan you punya tunang. Dah lama tak dating dengan tunang kan. Okay. Lepas tu you tengok macam dah awan-awan tebal. So you rasa you kena cakap macam mana? You kata jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Hujan tu yang benda yang negatif you tak nak. Tapi you sebut jangan hujan. Benda tu adalah wish yang negatif. Dia akan jadi hujan. Okay. The law of attraction ialah kita kena sebut cuaca baik, cuaca baik, cuaca baik, cuaca baik. Itu yang positif. Nampak tak? Antara perkataan positif dan juga negatif. Nampak? Okey, itu salah satu tips lah. So, kita boleh capai kita punya impian, kita punya dream. Dan saya sangat-sangat happy kerana saya dapat bawa adik saya pergi melancong. Saya jadi dia punya tour guide sekali lagi dekat San Francisco. Saya bawa dia pergi dekat kita orang punya Eagle Manager Retreat. Okey, pergi dekat company dan juga pergi jalan-jalan dekat US, dekat San Francisco. Kerana kami ada peluang untuk join company punya retreat dekat sana. Nampak? Sangat-sangat best. So satu kebanggaan tau. Bila kita bukan sahaja untuk diri kita tapi kita boleh bahagiakan, boleh happykan orang-orang yang kita sayang. Nampak? Okay? So apa yang perlu untuk berjaya ialah sabar. Memang ramai orang kata sabarlah, sabar. Tapi mulut kata sabar tapi hati tak sabar. Sabar itu kunci kepada kejayaan. Anda akan mendapat anak ayam dengan mengeramkan telur, bukan dengan memecahkan telur. Kalau hari ni telur kalau kita ambil telur, kita nak sangat anak ayam dalam tu tapi kita tak sabar. Kita pecahkan telur tu, adakah kita dapat ayam? Kan? Kita tak akan dapat ayam. Kita akan dapat telur. Nampak? Tapi kalau kita sabar dengan proses dia, kita akan dapat apa benda yang kita nak. Kita akan dapat anak ayam. So dekat sini yang paling penting ialah kita kena ingat trust the process.
sabar dengan proses untuk you nak berjaya capai you punya impian, dan juga kita kena percaya dengan proses. Kita kena percaya dengan proses, dan setakat mana kita kena ubah daripada sabar tu, kita kena sabar, dan juga kita kena sabar dengan dugaan, sabar dengan cabaran, kita kena berani untuk berubah. Okey, saya nak cakap cerita saya. Sebelum saya buat Forever Living, start tahun 2010, bila saya dah berkahwin, kita orang buat Forever ni saya senang. Saya tak payah bawa kereta, kita orang outstation pun memang suami saya yang jadi driver, memang dia tak bagi saya drive. Okey, dia nak saya tumpu pada saya punya presentation dan juga untuk customer dan juga downline saja. Dan saya senang sangat. Wena memang senang, tak payah nak angkut-angkut barang sebab memang suami yang akan tolong. Pergi mana-mana pun memang macam belangkas. Tahu belangkas? Tahu tak belangkas? Memang dengan suami selalu. Pergi travel, masa mula-mula you tengok kita orang pergi travel pun memang berdua. Boleh berbulan madu. Tapi sampailah bila Tuhan anugerahkan seorang anak istimewa kepada Wena, semua kena berubah. Everything kena berubah. Saya daripada tak berani bawa kereta untuk outstation, saya terpaksa beranikan diri. Kerana masa tu kita buat offline. Kita kena pergi attend. Dekat KL tu kita kena pergi jumpa team. Dekat Shah Alam, dekat KL. Dan saya seorang yang tak pernah bawa kereta dekat bandar-bandar besar. Tapi saya terpaksa untuk berubah, untuk beranikan diri keluar daripada keadaan saya yang saya rasa macam tak mungkin saya boleh buat, tapi demi kerana kita punya big why, kita terpaksa lompat keluar daripada keadaan yang sangat-sangat selesa. Nampak? Dan suami Wena pun sebelum ni memang dia tak uruskan anak. Dia tak pandai mandikan anak, dia tak pandai jaga anak, dia tak pandai tukarkan pampers anak. Dia memang jenis tak pandai jaga anak. Kalau suruh masak pun masak Maggi je. Nampak? Tapi kerana kami perlukan perubahan untuk teruskan perjuangan ini, demi anak-anak dan juga mak bapak dan juga semua anak tim kami, takkan saya kerana keadaan macam ni saya lepaskan saya punya anak tim. Di mana saya punya kata-kata janji-janji saya nak sama-sama bantu anak tim. Saya tak sanggup lepaskan mereka. Jadi suami saya sekarang ni, dia adalah orang yang boleh uruskan anak. Jadi kalau Wena buat apa-apa, so sekarang ni kita orang punya tanggungjawab dah ada perubahan, ada macam terbalik dekat situ. Nampak? So saya sangat bersyukur kerana dapat seorang suami yang betul-betul membantu dan juga rela belajar macam mana jaga anak. Nampak? So dulu tak angkat, sekarang ni boleh angkat berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo punya aloe vera gel. Sebab apa? Sebab kita sanggup untuk berubah. Nampak? Kita sanggup untuk berubah. Bukan kerana saya hebat, kerana kita banyak ilmu yang kita terima, banyak pengalaman yang kita terima, kerana kita dekatkan dengan orang-orang yang positif, kerana kita dekatkan dengan environment yang besar, that's why kita jadi kuat. Sama juga kepada 73 orang yang ada dalam ni, saya nak bagi tahu you all adalah orang yang sangat-sangat murah rezeki. Kerana boleh masuk, tergerak hati, Tuhan bukakan hati you untuk dengar sharing hari ini. Nampak? Dan berjuta-juta orang lagi tak masuk kerana Tuhan tak bukakan hati dia untuk join kita. Kan? So perubahan itu sangat-sangat perlu. Kerana hari ini, kalau you nakkan result, kalau you duduk dekat Forever dah 2 tahun, 3 tahun, you masih lagi buat 5 sisi, you tanya, 5 sisi tu boleh bawa kita dekat mana? Cuba you tanya, 5 sisi tu boleh bawa you pergi dekat mana? Nampak? Bukan sebab you tak boleh buat. Tapi sebab you dah selesa dekat 5 sisi tu. You dah selesa apply bagi insentif. Nampak?
Kalau you hari ni dah manager, bila you nak eager manager? Bila you dah manager, you tak buat 25 cc, you tak buat 60 cc setiap bulan, bermaksud you duduk dalam keadaan yang sangat selesa dan you tak berani, you dah macam rasa macam tak payahlah, aku ni tak boleh lah, macam tu. Jangan sesekali kita pandang rendah pada diri kita. Mesti kena yakin pada diri kita. Kerana orang yang berjaya adalah orang yang sabar dan juga percaya dengan proses yang dilaluinya. Kerana kejayaan tidak berlaku dalam sekelip mata. Tetapi ianya dibina dengan masa, tenaga dan juga komitmen oleh individu tersebut. Oleh kita sendiri. Okay. So sebelum saya berakhir, saya nak hadiahkan video ni kepada you all. Saya nak you all kalau boleh buka speaker tu kuat-kuat, dengar betul-betul, hayati betul-betul video ni. Kalau boleh tutup mata. Okey, kalau abang nak kacau dekat sebelah, suruh abang mai sini dengar, sama-sama dengar. Okey? Hayati betul-betul video ni. Sekejap Ketika kamu gagal dalam satu perjuangan, itu bukan bermaksud kamu harus menyerah dan berhenti berusaha. Jangan sesekali pernah takut untuk mencuba, kerana tanpa mencuba, kita tidak akan pernah merasakan keberhasilan. Jika kau berhasrat untuk menjadi orang yang berjaya, mulailah dari sekarang dan cobalah untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan sesekali berfikir untuk berhenti dari apa yang telah kamu usahakan selama ini, kerana langkahmu sudah terlalu jauh untuk menyerah. Jika kau ingin masa depanmu menjadi lebih baik, maka bersusah payahlah mulai dari sekarang. Kebahagiaan itu mudah. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini dan jangan sesekali dengki terhadap kejayaan orang lain. Abaikan saja orang lain yang meremehkan usahamu, tetapi jangan pernah sesekali kita meremehkan diri kita sendiri. Bermimpilah setinggi langit, lalu bekerja keraslah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Tahap kejayaan seseorang sangat dipengaruhi oleh betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka lakukan. Jika kamu berusaha, maka kejayaan akan menjadi milikmu. Jauhkan diri kita dari sifat malas, kerana Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang malas. Jadilah orang yang baik, kerana apa pun yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Ada akhirnya dan ada kebahagiaan menunggu di ujung jalan. Mengapa? Kerana Tuhan sentiasa memberikan yang terbaik untuk kita. InsyaAllah, teruskan berusaha. Teruskan mengejar impianmu. Apa perasaan? Apa perasaan? Okay. Now I nak bagi tiga orang yang ada perasaan, yang ada something yang nak keluar daripada you punya jiwa untuk sharing. Bukan untuk kita, tetapi untuk diri you sendiri. Untuk family, untuk anak-anak, you tengok anak-anak dekat rumah, you tengok mak bapak yang menunggu kejayaan daripada you. Okay? Apa yang you nak sebut? Apa yang you nak kata? Boleh angkat tangan ataupun boleh terus buka kamera ataupun boleh bagi tahu dalam chat siapa yang nak. 3 orang, saya nak 3 orang yang boleh bercakap untuk kita. Perasaan ni. Tak kira you orang baru ataupun orang lama ataupun otai, peluang sama rata. Come on. Kalau tak ada orang, saya nak panggil. Hi, Wena. Hi. Okay, Sheila. Hi, morning semua. Morning. Okay, Wena. Thank you very much. Sorry. Sheila, you kuat, Sheila. Yeah. Okay. Yes, you can. Yes, you can. Just nak
say thank you very much lah to Wena. Thank you very much. Thank you. Tu je boleh cakap. Thank you very much. Tu je, thank you. Sheila, I tahu you banyak big why, Sheila. Okay? Dan I tahu you punya potensi bukan setakat itu. Jangan bazir. You tengok anak-anak depan mata you. Sampai bila kita nak biarkan anak-anak kita macam tu? Adakah kita nak jadi satu teladan yang baik kepada anak-anak kita? Betul, Wena, betul. Thank you, yes. Okay. Yes, you can. Kita doakan Sheila kuat, sihat dan juga berjaya. Alright, thank you. Thank you semua. Thank you very much, Wena. Thank you. Thank you semua. Thank you. Next. Kalau berdebar-debar tu, tak apa. Saya. Hai Rita. Ya, saya. Thank you, Wena, atas pembakar semangat. Sebab minggu ni, saya seorang cikgu, jadi minggu ni adalah cuti, jadi saya janji dengan diri saya sendiri, saya akan buat full swing, buat sharing. Seperti yang biasalah yang ada no tu, tapi saya akan yakin mesti ada yes nanti, mesti ada yes. Yes, you can. Saya tidak akan putus asa, saya akan kejar big why itu. Ya, saya ada big why yang banyak yang harus saya capai. Thank you, saya punya upline, Nong Chit, Shalin, Vernon, Selin, dan semua leader-leader yang hebat yang membakar semangat saya. Setiap hari saya ikut kelas. Saya happy sangat. Thank you. Itu saja. Ya, tahniah kepada Rita. Dia ambil peluang untuk cuti sekolah betul-betul pusing. Okay? Thank you very much, Rita. All the best, all the best. So, last kali siapa? Last one. Okay, you boleh sebut apa yang you nak. Kita akan doa sama-sama. Apa perubahan yang you nak dan juga you boleh comment anything. Okay? Last one. Siapa nak jadi orang yang dapat rezeki last one ni untuk sharing? Okay, Ku Syarifah. Dapat unmute tak? Hello. Hello, Morning. Dengar tak? Dengar. Hai, Wena. Thank you, Wena. Sedap suara dia. Suara, okay. I want to say thank you so much, Wena, for the video. Dan I sangat-sangat menghayati video tu. Dan I harap one day I akan dapat apa yang I impikan. I nak bahagiakan my family, anak-anak, mak I. Sorry. Dan I akan cuba buat yang terbaik by this year. Semua doakan I kuat, I terus kuat. I dah buat lama tapi I tak ada fighter. Tapi baru tahun ini Tuhan bagi I fighter. I akan cuba. Thank you, Wena. Okay. Thank you, everyone. Doakan saya. Yes, all the best, Syarifah. I want to try this one untuk fight F2D level 1. Yeah. So this is the 150cc this one, No, baru 50. Baru okay, tak apa. Asalkan you ada niat macam tu sudah cukup baik untuk satu permulaan. Okay, thank you, Wena. Thank you. Syarifah daripada siapa? Leader CBM? I downline CBM Amalina. Oh, CBM Amalina. Alright. Good. Okay. Tanya. Thank you. Okay, Tanya. Saya nampak dia memang sangat aktif dalam chat room tu. Okay. So, apa yang kita nak cakap ialah fighter kita nak cari, tapi kita sendiri kena jadi fighter dulu. Adakah you seorang yang fighter sabar? Adakah you seorang fighter yang penuh dengan ilmu? Adakah you seorang fighter yang betul-betul yakin dengan diri you? You akan dapat fighter. Bila fighter datang, you dah ready. Everything dah ready. Nampak? Kelengkapan tu dah ready. So, last but not least, I nak share this one. I sangat suka dengan ikhtiar yang Sifu buat untuk kita. Okay. Saya nak laungkan ikhtiar ni kepada you all. Okay. I nak laungkan ikhtiar ni kepada you all. Hayati betul-betul So, hari-hari mesti kita bagi tahu diri kita ialah
Saya adalah pemimpin forever. Forever adalah pilihan mutamat saya. Saya suka belajar, saya suka cabaran. Tak kira apa pun halangan, saya suka dengan diri saya. Saya yakin dengan diri saya. Saya pasti berjaya di forever, forever, forever. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Thank you very much. Dan saya pass back saya punya pentas kepada awesome punya MC Kak Rozana. Thank you very much. Yay, good presentation. Terima kasih Siti Amrina di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk diguna pakai dalam mencapai kejayaan di platform Forever Living. Tepukan gemuruh sekali lagi untuk Siti Amrina. Okey. Okey, ringkasnya kita perlu mengikuti konsep dan sikap yang betul bagi memastikan kejayaan yang berterusan. Kerana untuk berjaya dalam bisnes Forever Living, kita kena lupakan segala kisah lampau dan tinggalkan tabiat lama dan keluarlah dari zon selesa, comfort zone. Okay, dengan meninggalkan tabiat lama, kita boleh menguasai peluang yang baru. Konsep yang betul akan menentukan nasib kita. Okey, tahukah anda bahawa minda yang kosong tanpa ilmu akan menyebabkan anda miskin buat selama-lamanya. Jadi tidak perlu takut untuk berubah. Ini juga peringatan pada diri saya sendiri di mana saya juga dalam proses merubah cara saya bekerja. Starting early September ni saya bergelar business owner of Forever Living for full time. Okey, saya menginginkan kebebasan masa, kebebasan keuangan di samping memiliki kesihatan yang baik. Saya telah memulakan perubahan yang besar dalam diri. Sebelum ni saya bekerja di bawah majikan. Sekarang saya adalah bos sendiri. Perlu ingat ya, saya tidak lagi bekerja di atas orang lain. Gaya kerja kena berubah. Tidak boleh main cincai. Full commitment sebab anda menentukan sendiri pendapatan anda. No recruitment meaning no salary. Believe it, you will naturally turn yourself 360 degree, become more confident, boost self-esteem, and always remember of your big why and your purpose. Okay, jangan fikirkan diri tidak sebaik orang lain. Believe in yourself. Betul seperti yang CBM Bina inform. You are born to be a champion. Don't limit yourself dan jadikan model yang betul kepada downline anda. Belajarlah kerana pelajar yang baik akan menjadi seorang pemimpin yang cemerlang. Jangan berhenti bertindak. Orang yang berjaya tidak akan putus asa dan orang yang putus asa tidak akan berjaya. Okey, sebelum saya mengakhiri acara pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Pertama, kita akan adakan kelas sharing sekali lagi on Forever Incentive. Impian bukan sekadar impian. Jangan lupa ya, daripada guest speaker CBM June yang akan diadakan pada 16 September Khamis esok, waktu yang sama 8.30 malam. Okey, jangan lupa juga promosikan SYJPAC kita yang akan berakhir September ini. Peluang untuk menaja lebih ramai VIP baru dan sharing produk. Help more people sihat di samping menjana pendapatan yang gemuk. Okey, akhir sekali jom beramai-ramai untuk menyanyikan theme song kita. Last but not least, terima kasih kerana stay bersama kami sehingga ke akhir kelas. Thank you semua dan Assalamualaikum dan selamat malam. Kita nak group foto, buka kamera Jun. Boleh tekan bila kamera. Okey. Bila tadi? Jom ramai-ramai senyum. Ada produk boleh. Bukan apa-apa, produk sahaja. Hai Nong, hai Kak. Oh, Kak Nisa ada. Hai Sheila. Nazli. Ada Steven, ada Eddie, ada Am, ada Sam. Dah ke ambil gambar? Senyum. Buka. Ada yang belum buka. Nak buka tapi tutup balik. Okay, 3, 2. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Okay, good. Right, 3, 2, 1. Dah nampak Sharifah dah. Aku Sharifah. Okay. Lagi, Running Star ni baru buka. Okay, good. Hi Pat. Okay.
Right, 1, 2, 3. Uncle Fu. Okay? Okay. Dah ke? Kalau dah, kita nyanyi Sekejap. Yes, no limit. Go, go, go. Kita menang. Juara. Kita menang. Kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang. Kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang. Kita juara. No limit, go 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 millionaire. Yes, no limit, go 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 millionaire. Yes, no limit, go 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 millionaire. Terima kasih Wena, terima kasih Kak Lana. Terima kasih Wena. Bye. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes. Bye. Bye. Bye 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 bye.